Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat dan sejahtera ya. Hari ni lambat sikit, mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan hari ni sudah pun berada dalam keadaan bersedia untuk sama-sama membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Dan hari ni macam Bonda katakan, kita jauhilah makanan yang yang batil. Saya sebenarnya nak sebut hindari makanan yang haram. Tetapi selalunya dalam minda kita ni yang haram ialah makanan seperti najis yang ataupun ada yang tidak halal, tidak disembelih dan sebagainya. Tetapi yang haram lebih luas sebenarnya daripada yang itu. Itu dari segi dia boleh dimakan atau tidak boleh dimakan dari segi hukum perkara itu. Tetapi hari ini kita nak bincang sumber rezeki itu halal ataupun tidak. Sumber rezeki halal itu ataupun itu halal ataupun tidak. Dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa yang bakal kita baca. Apapun Bonda nak ulang sikit apa yang kita baca yang lepas ialah kebanyakannya ataupun kita bercerita tentang perkahwinan, tentang hubungan antara lelaki dan wanita yang boleh dinikahi, yang tak boleh dinikahi, yang mahram, yang tidak mahram. Dan sebelumnya kita berbicara tentang hak wanita, kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang anak yatim. Itu sebab itu kita kata dalam surah Nisa ni banyak hukum Dan hari ni kita baca ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-29. Ayat ini membicarakan tentang larangan Allah kepada memakan benda yang sumbernya haram. Dan kita pun dah tahu bahawa ada makanan yang kita tak boleh makan kerana dia tidak halal. Binatang yang tidak disembelih, yang najis dan sebagainya, mungkin bercampur dengan babi, arak, bukan alkohol yang sampai ke tahap tidak boleh dia menjadi najis, dan itu semua dibicarakan juga. Tetapi hari ini kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk menjauhi memakan ataupun walaupun digunakan nanti perkataan makan, tetapi di situ ialah menggunakan ataupun menggunakanlah harta yang batil yang kita mesti jauhi, yang kita mesti tinggalkan supaya kehidupan kita ini tidak ada syubhah ataupun perkara yang haram. Sama ada dengan makan, sama ada dengan pakai, sama ada kita jadikan tempat tinggal, jadikan kenderaan, itu semua termasuk dalam penggunaan. Nanti kita lihat ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman. Allah ni seru orang yang beriman.
Orang yang beriman, sebab kalau tak beriman itu dia tidak faham maksudnya kita telah beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Al-Quran. Kalau anda dah beriman, kalau kita dah beriman, kalau sahabat-sahabat semua dah beriman, bonda dah beriman, maka Allah peringatkan satu kewajipan kita ialah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan batil. Jadi batil di sini merangkumi harta-harta yang dilarang oleh Allah. Termasuklah yang kita baca sebelum ini, iaitulah harta anak yatim. Saya ulang saja yang itu sebab kita dah banyak cerita. Dan apa lagi yang lain yang termasuk di dalam harta yang batil, kita mungkin semua faham, cuma kita nak ingatkan saja hari ini, harta orang lain yang dia tidak benarkan kita ambil. Harta orang lain yang dia tidak benarkan kita ambil. Sama ada kita ambil dengan cara mencuri ataupun dengan cara mencuri lah. Kalau orang tak benarkan kita ambil juga, tu curi namanya. Kalau berdepan-depan tu dinamakan rompak, itu semua haram. Itu jelaslah, saya rasa kita semua jelas. Satu lagi ialah dengan cara penipuan. Penipuan. Contoh tipu. Kita katakan kita ada tanah dan selalunya ada batu sempadan, betul tak? Kita angkat batu sempadan tu sebab kita nak satu baris hasil itu, katakanlah pokok durian, katakanlah pokok apa lagi, oleh kerana kita tahu tuan dia dah mati, waris dia tak faham pun batu sempadan ni di mana, dia tak tengok pun kebun, maka itu dikatakan penipuan. Maka memakan hasil yang ditipu itu adalah haram. Sama ada kita makan, sama ada kita jual untuk beli pakaian, sama ada jual untuk beli kenderaan, sama jual untuk kita buat apa-apa sajalah dalam kehidupan kita, dia tetap haram dan berpanjangan haramnya. Okey, itu penipuan, contoh penipuan. Contoh lagi saya nak berikan penipuan, benda sebutkan di sini, terutama kepada peniaga. Peniaga. Okey. Kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran perniagaan yang lebih jujur dan ikhlas. Syarat-syarat perniagaan ulama fiqh dah terangkan dalam bab muamalat, cara-cara perniagaan. Kalau yang kita jual itu ada ada kekurangannya, maka kita kena beritahu kepada pembeli. Bukan tak boleh jual, boleh jual, tetapi kena beritahu kepada pembeli. Sebab kadang-kadang pembeli ini tidak alert, tidak ada yang tidak cerewet dia pun, atau dia nak cepat, dia ambil saja dan dia beli dengan cara yang tidak betul. Jual dengan cara tidak betul. Kadang-kadang pembeli pun ada juga menipu, sama antara pembeli dan penjual. Saya nak buat contoh. Dulu bonda ni ada butik dengan anak lah. Dulu tahun saya rasa lebih daripada 10 tahun dahululah. Dah tak ingat lah. Tahun 2006, 2007 begitu. Kami jual, ini contoh penipuan daripada pembeli. Kami jual baju budak dan kadang-kadang bila kita beli siap, bukan beli sebagai saya peniaga, saya dah beritahu baju ni agak kecil, seluar dia agak besar sebab dia datang begitu. Dia tanya, boleh tak saya tukar? Saya nak ambil M baju, nak ambil S seluar. Sebab dia seolah-olah macam tu. Kerana mungkin ialah saiz manusia ni tidak sama. Jadi orang yang buat tu mungkin fikir dia ambil yang ada di rumahnya, disukur begitu. Jadi saya kata tak boleh, sebab nanti bagaimana pula orang yang nak beli saiz S tu, seluarnya takkan ambil saiz M lagi besar. Dia pun akur. Tapi bila saya berpaling, dia bonda tak ada.
Dia ambil saiz luar tu, dia masuk, dia tukar semula, dia letak yang M tu, dia bawa pergi. Lepas tu saya, bila dia dah pergi baru fikir, bila masa dia tukar macam tu. Walaupun dia sepatutnya dia tidak tahu saya reda ataupun tidak, walaupun sebenarnya bonda dah redakan dah. Tetapi saya nak buat contoh, kalaulah penjual itu tidak reda, ada pakaikan anak anda tu dengan baju, anak sahabat sekalian, baju yang tidak halal cara membelinya. Dan begitu jelas penjual memberitahu begitu dan begini. Tapi kita, dia dah tanya boleh ke tidak dan penjual dah kata tak boleh. So saya rasa ada tidak wajar pembeli melakukan sesuatu yang menipu. Itu contoh, contoh jelas tak. Satu lagi kepada penjual. Saya ambil contoh daripada apa yang berlaku depan mata lah. Anak saya, menantu saya adalah pemilik tudung dia Alia. Dan dia menjual tudung yang dia beli kain dan dia tempah. Saya melihat satu kerja besar dia ialah of course lah quality control. Dan dia asingkan yang ada kecacatan. Reject lah kita kata. Dan rejectnya tu, kalau mata biasa tak nampak pun. Kadang-kadang benang tercabut sikit. Kadang-kadang ada titik-titik, bukanlah titik tu besar sangat, memang tak nampak kalau mata kasar. Tapi dia memeriksa tu macam, saya rasa dia menggunakan masa yang banyak untuk asingkan yang tidak betul. Sebenarnya itu sewajarnya, walaupun bonda cakap, rajinnya. Kalau mama ni tak nampak dah, tak buat dah benda ni. Tetapi itu yang sewajarnya. Penjual mesti tunjukkan yang tidak betul. Dan dia jual juga, tapi dia beritahu ada tudung ataupun ada shawl yang reject. Harga dia sekian. Dan dia tunjukkan reject tu dalam gambar. Sebab jual online kan, dalam gambar, dia benang tertarik, dia ada bintik hitam yang susah nak tanggal dan sebagainya. Laku juga. Ramai pun orang yang beli yang reject tu walaupun dia dah tahu. Ini dikatakan ada reda meredai dalam perniagaan dan dia jelas. Itu dari segi pakaian. Segi makanan, ialah dari segi timbangan. Memang ada pun surah khusus cerita ni, wailul lil mutaffifin. Allah jelaskan itu dosa orang yang berniaga dengan menipu dalam timbangan. Kalau kita dah tahu penimbang kita tak betul, dia kalau kita letak tu jadi sekilo padahal dia tak sampai sekilo, ataupun kita saja nak letakkan, itu haram. Perniagaan itu adalah haram. Itu dikatakan penipuan. Maka hasil perniagaan itu adalah termasuk dalam harta yang batil. Harta yang batil. Maaf saya tak tengok. Harta yang batil. Jadi kita kami sah kita jauhi semua harta yang batil itu. Begitu juga banyak harta yang batil ini itu tipu, penipuan yang melibatkan penipuan. Bonda ambil contoh-contoh saja. Contoh lagi orang berniaga juga. Dia jual buah contohnya. Dia letak buah yang cantik-cantik tu sebelah atas. Datang kita ni pilih, tak boleh pilih cik, kena ambil semua. Ataupun dia benarkan kita pilih tapi tangan dia pun laju ambil juga yang di bawah yang dia dah letak yang tidak bagus. Sampai di rumah kita melihat Allahu Akbar, Masya Allah, tak boleh makan pun. Seandainya pembeli itu tidak reda, maka dia jadi tipu. Dan niat pun, saya kira niat kepada penjual tadi bila dia sembunyikan, itu sudah ada niat tipu. Walaupun pembeli itu reda, tapi niat dia menipu itu. Maksudnya penjualan itu memang tidak sah, tidak betul. Dari aspek dia menjual kerana pembeli tidak tahu. Pembeli tidak tahu. Dan sebenarnya pembeli adalah wajar menunjukkan kepada penjual bahawa perkara itu tipu. Ataupun dia tidak setuju, dia minta tukar. Boleh, dia ada hak untuk menukar. Kerana lainlah kalau memang penjual beritahu buah ni dah 2 hari cik. Tak elok. Jadi kami pun dah turunkan harga. Kadang-kadang begitu. Ada penjual yang jujur. Itulah yang jujurnya. Kadang-kadang kita ni sebagai pembeli tak apalah dek, makcik nak sangat. Saya ni kalau dah mengidam nak makan satu buah tu, kalau dah lah tak mampu nak pergi jauh-jauh,
Saya kata tak apalah, beli je lah yang ini je lah yang ada. Lagipun makcik nak buat kuih je, katakanlah pisang kan. Orange, nak buat kek orange, nak pakai kulitnya pun je. Tak apa, walaupun tidak kurang berapa baik. Kita memang sudah antaradin, sudah reda, itu tidak secara berdepan-depan penjual dan pembeli jelas menceritakan apa yang nak diperniagakan itu. Semua jenis yang kita niaga, baju ke apa ke, kalau kita tahu bahawa baju itu mudah berkedut, kita jangan cakap baju ni senang iron ni, padahal kita dah tahu dah dia sebenarnya bukanlah jenis kain yang bagus. Jenis kain yang mudah koyak dan sebagainya. Kita kata boleh tahan ni kain ni, padahal kita dah try tengok dah dia tidak bagus. Jadi kita jangan menipu. Melainkan kalau dia tanya, "Dek, kain ni," kita cakap terus terang lah, kita pun tak cuba lagi, tak tahu. Selalunya pekerja lah yang suka beritahu macam tu. Tak tahulah cik, saya pun tolong jual aja. Sebenarnya sepatutnya sebagai penjual dia tahu jenis kain. Dia tahu, dia boleh beritahu kalau nak murah ni ada tetapi kainnya tidak bagus. Mungkin dia mudah pecah, mudah koyak dan sebagainya. Itulah yang wajar diberitahu. Kerana ada juga bukan mereka, maksudnya bila kita beritahu tu mereka tak jadi beli, tak jual dan sebagainya. So kita kita reda bila dia reda menjual, membeli, maksudnya itu adalah perkara yang baik lah. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pergi orang kata lelong kain, kita ni memang pasrah dah. Selalunya kain yang dilelong tu kain lama, baju lama, bukan baju lama dah pakai, bukan yang macam bandel tu. Bandel tu pun kita dah tahu memang dia bandel tu mustakmal ataupun bahasa Melayu kain terpakai. Jadi kita sudah terima sebagai pembeli hakikat itu. Jadi kita beli pun memang dalam keadaan perkara itu telah itulah yang sesuai dengan perniagaan yang berlaku. Jadi kita pun pasrah kan, sebab kita kata kita membeli lelong. Orang lelong buah banyak-banyak, dia jual secara pukal dan sebagainya, dan kita tahu bahawa beli pukal ini selalunya ada yang tidak bagus. So kita dah tahu perkara itu berlaku. Tapi kita tak maulah kalau penjual tu kata ini walaupun jual pukal ni bagus-bagus semua. Saya harap para penjual, semua para peniaga, kalau tidak pasti semuanya bagus-bagus, kita tidak boleh beritahu pembeli bahawa itu semua bagus. Kerana itu tidak halal. Jadi seolah jadi penipuan. Apa lagi yang haram? Banyak lagi. Rasuah. Ini rasuah pun banyak kita bicarakan dalam siri-siri yang lalu, bukan sahaja dalam siri Nisa ini, tetapi dalam surah-surah sebelum ini. Bunda banyak sentuh tentang rasuah. Rasuah ini sebenarnya Allah haramkan kita sebenarnya mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain tanpa kita sedar. Contohnya kan, kalau anda nak dapat projek dan ada orang lain hantar paperwork yang lebih bagus dan akan buat yang lebih baik, tapi kita yang dapat yang tidak sehebat orang lain yang mungkin beri harga yang lebih rendah dan bagus. Kita mungkin juga melihat harga yang sama tapi bahan yang kita guna tidak bagus. Dan kita yang dapat. Nampak tak? Keadaan ini menunjukkan kita menipu ataupun kita, walaupun dia dosa rasuah tu, kenapa? Kita dapat hak orang lain. Kita dapat hak orang lain. Sepatutnya orang lain dapat, tapi kita bayar rasuah, maka kita dapat. Maka dalam hukum ini ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka. Jadi jangan kita fikir orang yang menerima rasuah saja yang tak bagus. Pemberi rasuah juga sama kedudukannya. Jadi ini yang perlu dielakkan.
Please, jangan kita bagi diri kita, keluarga kita, kita nak ke syurga bersama. Jangan beri mereka makan benda yang haram, benda yang batil. Jangan bagi mereka naik kenderaan yang haram, yang batil. Jangan beri mereka tempat tinggal yang haram, batil. Kalau dah rasuahnya beratus ribu, sudah tentu kita beli tempat tinggal, kita pergi bercuti, kita pergi beli kenderaan, macam-macam kita boleh guna dengan duit haram itu, maka kita telah memberikan keluarga kita, diri kita dengan perkara yang haram. Satu lagi, kepada pemberi rasuah itu juga, kalau dia dapatkan projek itu dan dia dapat keuntungan, sepanjang keuntungan itu adalah haram. Dan hasil keuntungan itu pula mungkin dibiakkan dengan perniagaan lain, dimodalkan perniagaan lain, hasil rasuah itu boleh jadi dibelikan harta, maka harta itu membiak, maka dia membiak berasal daripada yang haram. Ya, kita jangan main-main ya, perkara yang diharamkan oleh Allah itu adalah perkara yang memang memberi mudarat kepada kita. Saya dah ulang banyak kali. Apa sahaja yang Allah berikan hukum, maka ikutlah. Itulah yang terbaik untuk kita. Kita mungkin tidak dapat projek itu. Ada hikmahnya. Kerana kita tak bayar rasuah. Tak apa. Kita akan makan yang halal. Dan kita berikan niat yang baik kerana Allah. Allah akan rezekikan kita yang baik-baik juga. Allah akan berikan kita rezeki yang baik-baik. Anda tahu tak? Saya sebut anda. Sahabat sekalian ya, kalau kita guna yang haram, sebenarnya di situlah selalunya kebahagiaan tidak wujud. Kepuasan tidak datang. Meskipun kita lihat ada orang tu mungkin dia dapat perniagaan kecil-kecil saja kerana dia elakkan dapat projek kecil-kecil saja. Eceran. Adik saya selalu kata alah projek kecil-kecil cakap. Saya tak kira. Kalau bonda lah tak kira. Projek kecil ke tidak asalkan kita dapat secara jujur, maka itulah yang terbaik. Memberi kebahagiaan kepada keluarga. Hidup dalam ketenangan. Hidup secara tidak rasa risau, tidak bimbang, tidak itu dan tidak ini. Kita berpada dengan apa yang ada. Jangan cepat nak kaya sehingga melanggar peraturan yang Allah telah tetapkan. Kita kena ingat itu. Bila Allah beri peraturan untuk mendapatkan harta yang halal, maka kita ikutlah. Mudah-mudahan kita menggunakannya, kita menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Hati kita tenang, hati kita puas. Mungkin saya nak tanya para sahabat, mungkinlah ada terlibat secara langsung ataupun tidak. Apa perasaan? Apa perasaan anda terlibat? Teringat kan? Mungkin kalau kita masih ada lagi hati yang bersih, masih ada lagi ruang-ruang, mesti kita menyesal. Dan hari ini, kita perlu bertaubat. Kalau ada sedikit kekesalan, kita bina kekesalan itu hingga menjadi taubat dan tidak berulang lagi. Percayalah, harta yang dapat daripada yang haram itu tidak membahagiakan. Tidak membahagiakan. Hidup dalam keluh kesah. Hidup sentiasa rasa tidak puas, sentiasa tidak cukup. Kerana yang ada itu adalah haram. Orang yang berniaga, mungkin kita lihat dia berniaga di pasar malam. Tidak ada, dia tak melakukan rasuah, dia jual, dapat cash macam tu. Dia balik dengan riang ria dengan anak-anaknya, bergembira walaupun dia penat. Itulah yang dikatakan kebahagiaan. Tapi kalau kita duduk di kerusi empuk, dengan perniagaan yang tidak betul, maka kebahagiaan itu orang lain nampak kita bahagia, tetapi hati kita tidak bahagia. Itu sangat-sangat kita perlu untuk ambil tahu untuk kita perbaiki. Sekarang ramai kawan-kawan kita, sahabat kita bagus sebab harta perniagaan itu memang Allah sebut pun, memang Rasulullah sebut pun 90% harta itu adalah daripada perniagaan. Yalah, kita pun hidup hari ini dengan perniagaan kan. Kita pergi beli itu, kita pergi beli ini. Setiap hari kita nak
pergi kedai, ada saja yang kurang. Garam lah, gula lah dan sebagainya. So kita tak boleh hidup tanpa berurus niaga. Tanpa berurus niaga. Kadang-kadang saya tengok juga ada pembeli yang terlalu cerewet. Kadang-kadang kesian dengan penjual. Mungkin sebab bonda ni kadang-kadang ada terlibat dalam penjualan ni. Contohlah kan, kek. Saya nak sebut kek ni selalu orang komplain sebab saya sebut kek itu tidak betul. Macam mana nak buat? Dah kita lidah orang Bugis nak cakap tak betul kan. Sebenarnya orang yang komplain tu pun banyak juga sebut tak betul. Tapi kita diamkan sajalah. Okey. Selalunya pembeli ini, ramailah teman-teman bakers ni mengeluh dalam zaman mahal bahan mahal ini, tapi pembeli nak beli harga zaman dahulu ataupun 5-6 tahun dahulu. Dan dia komen lah itu ini dan dia nak sedap. Jadi bahan mesti juga mahal jadi komen itu komen ini, tawar itu tawar ini, akhirnya tak beli. Jadi penjual rasa dibuang masa lah. Tapi pada saya itu hak dia nak bertanya. Tapi kalau dia maksudnya tidak bertolak ansur dari segi harga dan sebagainya, maka ini memang menyusahkan menyusahkan. Sebab saya ada pengalaman lah menyusahkan. Kadang-kadang bukan menyusahkan dalam bab tawar menawar saja. Kita ni kadang-kadang bukan letak harga memang tinggi yang orang boleh tawar. Memang itu dah harganya, jadi susah. Jadi dia pun, saya kalau benda dah letak kemudian orang tawar, lebih selesa mengatakan saya tidak sanggup dengan harga yang customer tawarkan ataupun mahukan. Mungkin dia boleh cari yang lain yang boleh mencarikan bahan lebih murah. Satu lagi, penjual dengan pembeli ni ada saling hormat saling memahami. Kadang-kadang sebab berniaga dari rumah dan barang itu kena ambil, contohlah kan. Ada rakan-rakan yang mengeluh bila dia customer janji nak ambil pagi, sekali datangnya petang. Maka penjual ini ataupun bakers ini duduklah rumah tunggu. Nak keluar tak boleh, nak ini tak boleh. Sebab bila dia mesej, dia akan kata, okey, sekejap lagi saya datang. Rupanya akhirnya daripada janji pukul 9 pagi, pukul 8 malam baru datang. So ini adalah satu yang lebih baik kalau dia memang tak datang, dia mesej saya tak boleh datang pagi, saya akan datang malam. Jadi senang penjual boleh jual dengan reda hati. Ada macam-macam sebenarnya berlaku. Contoh banyak perniagaan sekarang banyak kan. Contoh homestay. Homestay ni kalau tuan homestay dah janji dengan seseorang, selalunya orang akan bayar deposit kan. Tapi mungkin ada masalah apa-apa, tuan homestay dipaham kalau dia kata dia bank in tak boleh masuk. Okey, dia beritahu. Okey, kalau jadi beritahu tak jadi pun beritahu, sebab ada orang lain dia hanya minta 2 malam. Orang lain yang datang kemudian tu minta 1 bulan. Terpaksa dia tolak sebab ada 2 malam ini, sebab itu adalah peraturan bila kita berniaga, kita dahulukan yang dahulu. Okey, tapi kalau tak nak beritahu cepat supaya saya ambil yang lain. Dia pun senyap sampai masa patutnya dia masuk, dia kata, oh saya tak jadi masuk. Maka berlaku kerugian besar kepada pemilik homestay tu. Cuma ialah kalau saya selalu pujuklah pemilik-pemilik yang begitu, sabarlah, ada rezeki lain yang baik yang Allah janjikan. Tapi kadang-kadang customer kita ni bila dia bercerita dengan orang lain, dia akan duduk dia di tempat yang betul, dia akan kata bukan main lagi, dia nak sangat deposit, saya tak mampu nak bayar deposit cepat, saya cancel aja hari biar dia rasa. So perkara ini tidak betul. Itu ada peraturannya. Bukan saja-saja pemilik-pemilik itu membuat syarat sebab dia menghadapi permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain. Dan kita sebagai customer, kita perlu meraihkan pemilik. Sebagaimana pemilik juga perlu meraihkan customer. Jadi antara penjual dan pembeli itu dianggap penjual dan pembeli jugalah. Antara penjual dan pembeli yang sentiasa menjaga harta yang halal, mestilah menjaga itu semua.
Contoh macam homestay tadi. Kalau dia dah janji dengan seseorang, walaupun ini minta 2 hari, yang ini minta 1 bulan, dia kena layan yang 2 hari dulu. Baru dia mendapatkan harta yang halal. Tetapi untuk mendapat harta halal itu, tentulah penyewa itu juga kena faham. Kena bertimbang rasa dengan pemilik yang ini. Jadi kita nak mencari harta yang halal, kita kena bantu juga orang lain supaya dia berusaha dengan cara yang halal. Jangan sampai kita merugikan orang lain kerana niatnya adalah untuk mendapatkan yang halal. Namun kepada pemilik itu, andai berlaku perkara begini, letakkanlah reda di dalam hati. Allah insya-Allah gantikan yang lebih baik kerana reda itu. Kerana kita merasakan bahawa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu terlalu berduka cita dengan kehilangan ataupun kerugian yang sedikit ketika mana kita mengejar mengejar pahala ataupun mengejar ataupun mengelakkan perkara-perkara yang haram. Maaf ya, banyak bila beri saya komen yang agak panjang, memang agak mengganggu untuk saya pin. Jadi memang saya tak akan pin kalau mesej itu panjang. Tak apalah, nanti kita bacalah sendiri. Okey. Waalaikumsalam Ummu Nurin. Mudah-mudahan Allah sentiasa bersama semua. Okey, kita lihat lagi yang dikatakan harta yang halal. Dia banyak sebenarnya bila kita sebut, bila Allah kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini dia selalunya menyentuh juga tadi Bunda sebut dalam perniagaan, dalam perkhidmatan. Perkhidmatan contohnya kita kerja sebagai tukang gunting, itu semua kena jaga khidmat kita yang terbaik. Kita bekerja makan gaji lah, sebab saya pernah bekerja sebagai pemakan gaji. Ini memang kita perlu berjaga-jaga. Kita ada masa yang ditetapkan untuk bekerja. Maka masa yang ditetapkan untuk bekerja itu perlu kita sempurnakan dengan kerja yang hakiki itu. Sebab contoh, saya tak tahulah pekerjaan orang lain. Sebagai seorang pensyarah contohnya, kita dah digariskan beberapa tugas yang mesti kita laksanakan. Kita mesti buat research, penyelidikan, kita mesti ada penerbitan, kita juga mesti ada pengajaran. Kita bukan mengajar saja sebagai pensyarah tu. Jadi masa kadang-kadang tidaklah mesti terfokus pukul 8 hingga pukul 5 petang. Kadang-kadang malam, bukan kadang-kadang, selalunya memang siang dan malam bekerja. Mengajar tu pun siang malam bekerja. Sebab malam kita sediakan, kita prepare apa benda kita nak mengajar dan sebagainya. Jadi tidaklah kalau kita bekerja menggunakan waktu hakiki yang orang kata kita masuk pukul 8 pagi balik 5 petang, itu ada mungkin perkara yang berkaitan dengan tugasan peribadi. Contohnya ambil anak sekolah, masak ke, atau kita ambil masa pergi membeli belah. Sebenarnya saya fikir perkara itu tidak semestinya dianggap sebagai perkara yang menggunakan masa yang diperuntukkan sebagai pemakan gaji. Kerana tugasan-tugasan yang sepatutnya ada di dalam 8 hingga 5 petang itu tidak semestinya dia duduk di situ. Dia duduk di masa yang lain. Sebagaimana kerja kita mengambil masa kita dengan keluarga, maka kita juga boleh ambil masa waktu bekerja itu untuk keluarga. Contoh yang saya kata tadi, pergi beli belah, pergi pasar, kita beli basah masuk dalam, bawa ke office kita, nanti senang terus balik terus masak dan sebagainya.
Dan selepas masak pula kita sambung lagi kerja office. Bukan benda nak kata selamatkan diri, tetapi ini adalah kaedah. Maksudnya ada kerja yang dia tidak ikut masa, tetapi ialah pelaksanaan tugas itu sempurna atau tidak. Kalaupun saya duduk daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang, tapi tugasan yang tersenarai dalam TOR kita, kita punya tugasan yang telah disenaraikan oleh majikan, kita tidak laksanakan, maka itu juga tidak sempurna. Maksudnya tugasan kita sebagai pemakan gaji tidak sempurna. Macam pembantu rumah lah, kita kan sebagai majikan kepada pembantu rumah. Okey, katalah pembantu kita tu memang datang pagi sampai ke malam. Tapi kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan tidak berlaku dengan sempurna. Dia hanya berlaku masa dia memang duduk lama. Sebab dia kira jam. 1 jam RM20. Kadang-kadang kalau dia datang pukul 8 pagi, 8 malam baru balik, kita kira lah berapa dia boleh dapat. Tapi sebagai majikan kita tak puas hati. Sebab dia, kalau kita tak nampak, dia main handphone. Kalau kita tak nampak, dia duduk termenung dan sebagainya. Saya rasa inilah yang dikatakan mencari harta yang halal. Jangan kita tinggalkan. Saya pernah lah ada pembantu, saya tanya, kenapa tak solat? Dia kata kalau saya solat nanti saya banyak buang masa. Saya nak kena mandi, saya nak kena bersihkan diri baru solat. Saya pun fikir. Begitu sekali dia menunjukkan kepada kita dia tidak mau buang masa. Tapi kerja tak selesai juga. Dan saya beritahu, kalau buang masa kerana solat, itulah yang sepatutnya. Tak perlulah fikir sangat saya buang masa kerana solat. Sebab solat ini bukan nak mestinya mandi. Bersihkan je diri, buang najis yang kalau you rasa pakaian tu you kotor, kita dah sediakan telekung, tukar sajalah. Dan sebagainya. Jangan diberikan alasan. Sebab orang yang solat ini, dia jaga waktu. Contoh kan, kalau kita di office lah, saya tak tahulah kerja, mungkin kerja rumah ni pun dia faham nak susun kalau dia tak tahu solat. Katalah kita ni nak sembahyang duha. Kita ada mesyuarat pukul 8.30. Kita pukul 8 dah boleh sembahyang duha, betul tak? Sebab kita takut nanti Zuhur baru habis, ni tak sempatlah sembahyang duha. Okey. Yang kita tahu tu semua, kita dah atur dah. Saya mesti sampai office pukul 8 pagi sebab nak solat dulu. Kita memang dah wuduk apa semua. Kita dah susun atur kita punya kerja. Betul tak? Ataupun ada tak sempat, minum pagi pukul 10 digunakan untuk solat dan sebagainya. Begitu bila Zuhur pula, kita keluar untuk Zuhur. Dan kita rasa itulah waktu kita membersihkan diri, kita basuh muka, kita rasa segar dan sebagainya. Selepas itu barulah kita memulakan pula kerja pukul 2 sebab waktu Zuhur tu ada. Dan kita pula tak tahu pukul 4.30 masuk asar contohnya, dan kita balik nanti mungkin jam. Jadi kita habiskan kerja pukul 4.30, pukul 5 kita solat dulu baru balik. Kita atur dengan solat itu dengan tugasan kita. Jadi kita memang sentiasa ada waktu yang tersusun supaya kita dapat harta yang kita dapat itu bersih. Bukan kita curi-curi tulang, bukan kita tidak atur dan kita kata pula kerana saya solat sampai pukul 3 petang tak masuk office lagi. Tanya kenapa tak masuk office lagi ni? Kita ni dah lah memerlukan banyak kerja. Sebab saya pernah juga ada pekerja dia, tapi alhamdulillah saya memang ada pekerja yang baik-baik waktu saya jadi pengarah institut dulu. Memang semua baik-baik. Saya tak pernah curi tulang. Tapi saya tengok ada yang lain-lain tu kerja di unit lain pukul 3 baru solat. Maka saya tanyalah, tadi kenapa tak solat? Tadi balik gitu gini. Semestinya sewaktu balik itulah solat. Bukan kena tunggu sampai pukul 2 sampai pukul 3 tu baru nak solat. Pukul 2 sampai pukul 3 tu solat pula lama. Mana taknya dia nak bersolek dulu, nak ini dulu. Memang itu masalah besar. So dalam keadaan ini jangan kita burukkan Islam. Kita lah yang kita boleh saja bersiap ala kadar.
saya perempuan, kita tahu memang ada masanya kita boleh mengambil masa yang panjang, bersiap, dan ada masa kalanya tidak. Sebab itu bonda selalu beritahu, bonda ni kalau dah semayang, tudung yang asal you tengok pagi berubah waktu petang. Kerana mungkin tak ada masa lagi nak betulkan. Dan saya suka pakai tudung begini. Kalau saya pakai lilit juga, saya lilit di luar. Masa lepas solat nanti hilang dah lilit tu. Jadi kita bukan tak boleh mengubah passion kita, boleh, tetapi kita sesuaikan sehingga kita tidak membuang masa, sehingga kita tidak menggunakan masa, mencuri masa, masa kerja yang kita sebagai pemakan gaji, sebagai pengambil upah yang termaktub di dalam akad kita dengan majikan. Akad kita nak bekerja mengikut itu ini. Maka dibimbangi nanti tidak halal harta itu. Inilah yang Allah sebutkan, wahai orang yang beriman. Kalau kita beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bainakum, di antara kamu, di antara pekerja dan majikan, di antara sesama pekerja. Sesama pekerja. Orang lain bekerja bertungkus lumus, kita tidak. Sebab artinya kita telah mencampur adukkan tanggungjawab kita dengan orang lain yang melaksanakannya. Itu menyebabkan dia tidak betul. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Melainkan dia perniagaan yang kamu reda. Tadi bonda dah sebut dah. Ada perkara yang kita reda meredai. Barang yang reject. Contohnya kita beritahu barang ini reject. Barang ini dah lelong kerana ada kurang. Kerana ini hari ini hari Ahad, Minggu. Kami nak tambah stok esok hari Isnin. So segala kuih-kuih yang ada di Chiller ini kami jual murah hari ini. Jadi orang dah tahu kuih itu mungkin dah 4-5 hari. Dan pembeli itu reda dan penjual itu sudah menjelaskan kenapa dia jual murah. So kita itu dikatakan perniagaan yang telah reda meredai. Jadi penjual kena beritahu, pembeli juga kena tahu. Jangan kita pergi dengar sale sana sini, kita pun pergi. Tapi lepas tu nanti kita merungut. Sebenarnya kadang-kadang kasut contohnya jual murah kerana dia pun beritahu nak habiskan stok lama. Kasut dengan handbag ni kalau jenis tidak bagus kulitnya, bila you pakai dia akan reput bila lama disimpan. Jadi walaupun tak dipakai. Jadi kalau membeli barang lelong tu memang bersedia untuk mendapatkan yang tidak mungkin ada masalah. Sebab kita memang penjual dah beritahu ni barang lelong. Dan kita tahu sifat-sifat barang lelong bagaimana. Okey. Kemudian ayat seterusnya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah pula kamu berbunuh-bunuhan. Berbunuh-bunuhan. Maksudnya menyakitkan di antara satu dengan yang lain. Kerana mahukan harta, sanggup membunuh. Ini makna harfi yang saya nak terangkan, bunuh betul-betul bunuh lah. Sebab memang ada berbunuhan kerana harta. Ada orang sanggup sihir saudaranya sendiri untuk membolot semua harta. Ada orang sanggup sihir jiran setanah, maksudnya tanah sebelah ni dia tak suka, dia geram, dia sihir tu macam-macam lah atau macam-macam berlaku. So perkara inilah yang Allah tidak benarkan. Jangan bergaduh. Jadi di sebalik cerita la taqtulu anfusakum ini, jangan berbunuh-bunuhan, juga termasuklah jangan kita membunuh punca rezeki orang. Memang di dalam ayat ini ialah membunuh, betul membunuh lah, bergaduh. Tetapi Bunda nak sebut juga ialah menutup punca rezeki orang. Contoh kadang-kadang kita menabur fitnah, mengatakan barang sipulan begini dan orang lain lari. Sekarang dalam media sosial pun sangat-sangat mudah perkara ini dilakukan. Nampak bagus tetapi memberi impak yang tidak bagus. Bahasa yang digunakan nampak baik tetapi sebenarnya memberikan impak yang tidak baik.
Mungkin anda boleh fahamlah, sahabat sekalian boleh faham bagaimana terutamanya pembaca-pembaca media sosial ni faham bagaimana menutup pintu rezeki orang yang kelihatan baik tetapi tidak baik. Kemudian termasuk juga ialah berbalah-balahan, berbalah-balahan ataupun kita kata kita mengadu domba, mengadu domba orang lain supaya berbalah, bergaduh sehingga timbul rasa geram, timbul rasa sakit hati, dendam pada orang yang kita adu domba. Kadang-kadang membawa kepada pembunuhan juga. Kerana orang yang kita sampaikan itu, kalau dia tidak kuat iman, dia akan melakukan perkara yang di luar kewarasan ataupun mengambil tindakan yang tidak wajar untuk dilakukan. Maka ini juga dikatakan berbunuh-bunuhan. Jadi bila Allah sebutkan sebelumnya dalam ayat ini, sebelumnya berkaitan dengan harta. Kemudian Allah atafkan pula, sambungkan dengan berbunuh-bunuhan. Ini ada perkaitan. Kerana manusia ini, kerana harta orang sanggup berbunuh-bunuhan. Kerana harta orang sanggup bergaduh. Kita ni sebenarnya, benda selalu sebut dah, syaitan itu bukan sahaja syaitan itu mengganggu gugat orang, perhubungan lelaki dan perempuan. Selalu kita fikir macam tu. Sebenarnya syaitan ini juga ada dalam perebutan harta. Ada dalam perebutan harta. Yang penting perkara buruk yang dilarang Allah, di situlah ada syaitan. Jadi bagaimana kita mengelakkan ada gangguan-gangguan syaitan dalam perebutan harta ataupun di dalam mencari harta yang halal. Bunda selalu dah sebut. Sebab itu setiap pagi bangun, kita ni setiap pagi semua nak mencari rezeki. Baca istighfar, isti'azah, minta perlindungan daripada syaitan. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan dapat harta yang halal, harta yang bersih, harta yang baik. Jauhi hati daripada tergerak untuk mengambil yang haram. Mengambil yang tidak baik. Memang kadang-kadang kita boleh dapat yang kita boleh dapat yang siapa ni? Mazda Zulkifli. Waalaikumsalam Mazda. Ini geng-geng, orang kata geng-geng fotografi, belajar fotografi. Mudah-mudahan kita juga dalam Mazda, kita belajar fotografi ni, kalau niat kita untuk mencari rezeki, kita dapat rezeki yang halal. Ambil fotografi itu betul-betul dengan penuh kejujuran, keikhlasan. InsyaAllah kita boleh dapat yang halal dan barakah. Boleh halal dan barakah. Mungkin orang upah kita ambil gambar, kita ambil gambar memang sebaiknya yang boleh kita ambil. Untuk, kalau dia memang untuk perniagaan dia, kita kena jujur dengan apa yang dia beri pada kita. Jangan kita cantikkan gambar sehingga pembeli tertarik dengan gambar tapi yang sebenarnya tidak. Jadi kita pun ada perbincangan dengan penjual, dengan orang yang upah kita. Kita bagi gambar ni cantik tapi dialah yang menerangkan kepada pembeli apa ingredient ada di dalam. Kita hanya mengambil gambar yang zahir sahaja. Perlu begitu kan? Jadi saya sebelum orang komen bonda ni ambil gambar cantik rasa tak sedap, saya dah beritahu dah. Bonda ambil gambar yang zahir. Bonda tak tahu apa yang ada di dalam. Okey. Jadi kalau nampak cantik, cantik pada gambarnya. Tetapi kalau bonda dah rasa, bonda boleh bagi review. Bonda boleh cakap sedap. Tapi sedap pada lidah bonda lah, pada cita rasa bonda. Tak semestinya sama di antara kita dengan orang lain. Sebab itu bonda selalu sebut, bonda selalu tulis dalam Facebook, jangan komplain kalau orang tu review bagus tapi bila sampai kat kita, kita rasa tidak bagus. Sebenarnya bukan salah orang yang buat review, tetapi dia ada berkaitan dengan cita rasa kita yang berbeza-beza. Okay? Cita rasa kita berbeza-beza. Okay Isha, Waalaikumsalam.
apa ni makcik sayangnya, sayang juga ke Ica. Mudah-mudahan Ica dan keluarga sihat sejahtera di sana. Nampaknya setiap live bonda Ica ada, moga Allah berkati hidup Ica dan keluarga. Semua sahabat-sahabat yang ada ni. Mudah-mudahan kita tergerak hati, mudah-mudahan kita tersentuh hati untuk menjaga semua harta yang kita dapat. Tak kiralah RM1, RM2 pun kita mesti mencari yang halal. Sebab itu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita bersedekah, menggalakkan kita mengeluarkan zakat, kita nak bersihkan sebenarnya harta kita. Kita tak tahu kadang-kadang ada di sana sini. Mudah-mudahan bila kita sedekahkan, Allah bersihkan harta kita. Allah sucikan harta kita. Dan ketika kita bersedekah itu, kita doa, ya Allah, jauhilah saya daripada mendapatkan harta yang tidak halal. Saya sedekahkan ini, mudah-mudahan Allah bersihkanlah harta saya yang lain. Supaya yang saya dapat ini, saya sedekahkan ini yang baik-baik dan saya dapat seterusnya juga semua baik-baik. Seandainya ada perkara yang saya tidak sengaja, maka ya Allah ampunkanlah. Jadi doa kita sentiasa ada sebab kita ni manusia yang tidak lepas daripada perkara yang dilarang, yang kecil-kecil yang kita tak sedar ya. Tapi kita dah berusaha sebaiknya. Kita menjaga sebaiknya. Begitu juga kita tidak ada pergaduhan. Kadang-kadang saya nak sebutkan di sini orang berniaga ni bila ada semangat perlumbaan, maka boleh bersaing itu bagus. Bersaing dengan cara kita nak buat yang terbaik dan terbaik. Tetapi kita memburukkan orang lain, itu tidak bagus. Akan termasuk nanti wala taqtulu anfusakum. Kita bunuh orang lain tanpa kita sedar. Kita bunuh semangat dia bila dia dengar orang kata dia punya tidak bagus. Dia down, akhirnya dia berhenti berniaga. Tidakkah namanya kita membunuh dia? Atau satu lagi, mungkin dia rasa marah dan dia pun juga membalas lagi, maka timbul pergaduhan. Dan akhirnya bermasam muka dan sebagainya. Kita ni hidup bersahabat, bersaudara, ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang beriman ini bersaudara. Saling tolong bantu walaupun kita berniaga benda yang sama. Rezeki itu Allah yang tentukan. Mungkin dia pun dapat bagus, kita pun dapat bagus. Sebab itu saya fikir, orang selalu cakap, tak naklah jual situ, dah banyak sangatlah orang jual. Sebenarnya oleh sebab banyak orang jual di situ, situlah ramai pelanggan datang sebab dia banyak pilihan. Dan pilihan itu Allah yang gerakkan. Allah gerakkan hati A untuk memilih barang kita. Allah gerakkan hati B untuk memilih barang orang lain. Allah gerakkan hati A untuk suka apa yang kita masak. Allah gerakkan hati B, suka apa orang masak. Sebab cita rasa kita tak sama. Jadi janganlah kita berbalah-balahan dalam pencarian rezeki. Terutamanya kepada yang berniaga. Macam tu juga kalau kita bercucuk tanam. Allah yang menyuburkan tanaman kita. So minta kepada Allah. Allah yang jaga tanaman kita. Datang ribut taufan macam 2-3 hari yang lepas. Pokok-pokok tumbang. Harta kita boleh binasa. Nak buat macam mana? Itu datang daripada Allah. So kita minta lindung pada Allah. Sebab itu kalau hujan, tuan-tuan dan puan-puan, ada doa. Kalau guruh, ada doa, doalah. Doa masa hujan ni makbul, doa. Jangan kita duduk mikir saja hujan pula, pokok tumbang, banjir dan segalanya. Maka keadaan inilah yang kita sebenarnya tidak mengambil tahu ataupun tidak mengambil kesempatan bila Allah uji kita, kita tidak tersentak dengan ujian yang apa yang Allah turunkan. Kita sakitkah dan ributkah, itu semua ujian Allah. Dan ketika sentapan itulah sepatutnya, walaupun tidak sepatutnya kita ingat Allah, tapi apatah lagi kalau perkara itu datang, sebenarnya Allah datangkan untuk kita, tapi kita masih tidak sedar juga, ini memang masalah salah, masalah yang sukarlah. Macam anak-anak lah, kita dah kata siapa tak masuk pukul sebelum maghrib,
nanti denda, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, ataupun kena duduk dulu, macam-macam lah denda yang kita beri. Itu ujian untuk kita menyedarkan dia. Sekarang Allah uji kita untuk menyedarkan kita pun tak sedar lagi. Itu masalah yang sukarlah. Itulah kadang-kadang ujian sakit pun ada orang masih tak sedar lagi walaupun dah diberi sakit. Semalam saya pergi ziarah seorang saudara yang sakit kencing manis. Saya lihat bagaimana pasrahnya dia dan bagaimana dia bersyukur dengan apa yang Allah beri. Saya sebab juga sebenarnya melihat, tapi tak mau nangis lah depan pesakit kan. Kita senyum sajalah sebab kita pernah rasa. Dan bila dia kata ini adalah ujian Allah, untuk saya sedar, saya syukur sangat. Ni saya memang sebab lah sebab kita pernah rasa. Dan saya rasa itulah yang sewajarnya sebagai orang yang menerima ujian Allah. Menerima ujian Allah. Dengan adanya sakit itu dia bersyukur dengan anak-anak dia, dengan adanya anak-anak dia bersyukur dengan pemberian Allah, dia rasa bersalah dengan apa yang dia buat, dia muhasabah diri. Ini adalah satu peluang yang besar. Begitu juga bila kita mencari harta. Kadang-kadang Allah uji kita sedikit, musim hujan contohnya, orang yang berniaga tepi-tepi jalan ini menghadapi masalah besar, itu ujian. Yang Allah nak bagi pahala, nak kita sedar, nak kita sabar dan berdoa untuk masa akan datang lebih baik dan kita mendapatkan harta yang halal. Kita tiba-tiba macam-macam dugaan-dugaan yang datang dalam pencarian harta kita. Sebenarnya Allah mahu tahu, lihat kita ini mencari yang halal ataupun tidak. Jadi kita, kalau kita pejuang harta yang halal, kita berjuang dalam keadaan bagaimana susah pun kita terpaksa perjuangkan. Kadang-kadang kita diduga macam orang yang rasuah ni lah. Kita memang tak mahu ambil rasuah, tetapi mungkin kita ada tekanan keuangan dan sebagainya, tiba-tiba ada peluang, maka itu memang dugaan besar lah. Kalau benar-benar kita ni mencari yang halal, kita akan tolak. Meskipun itu adalah satu peluang yang besar di hadapan kita. Jadi inilah, dalam keadaan inilah yang Bonda sebutkan. Kita sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara yang tidak wajar kita ambil. Kalau dilarang Allah, maka kita tidak boleh lakukan. Mudah-mudahan kita dapat harta yang halal. Kita tidak membunuh orang lain. Ada membunuh dalam keadaan senyap. Kadang-kadang sama kerja contohnya. Kita memburukkan dia di hadapan bos kita contohnya, sehingga bos kita tak suka dia. Itu namanya kita membunuh masa depan. Membunuh masa depan orang lain. Ini juga adalah satu keadaan yang sangat tidak wajar berlaku. Kita ini hidup bersaudara. Bila Allah kata jangan bunuh-membunuh, dalam apa sahaja kita mesti membantu untuk hidup bersama, membantu untuk ke syurga bersama, membantu untuk sentiasa sama-sama mendapatkan yang halal, membantu untuk sama-sama apa yang kita makan, pakai, semuanya halal, semuanya bahagia. Itulah yang sepatutnya berlaku. Lalu Allah simpulkan di dalam ayat ini, Allah kata innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih. Sesungguhnya Allah itu maha mengasihani. Jadi kenapa Allah sebut di akhir, selepas Allah sebutkan semua, makanlah yang halal, jangan campur perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang haram di dalam pencarian rezeki kamu, jangan kamu berbunuh-bunuhan. Lalu Allah kata Allah itu maha mengasihani. Sebab Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha bijaksana. Dalam kesabaran kita, dalam ketekunan kita mencari yang halal itu, kita ada ujian. Kita menghadapi ujian. Allah kasihankan kita. Kasihankan kita terjebak kepada benda-benda yang halal, yang haram. Kasihankan kita. Mungkin kita terpaksa, kita kata terpaksa. Sebenarnya kita boleh elak. Kita tak nak ambil kerana dia haram. Kata saya terpaksa dah, tak ada benda dah nak makan. Walhal dia ada juga harta yang lain. Boleh saja dia menahan diri daripada memakan perkara yang halal.
Bumi Allah ni luas, macam-macam kita boleh cari, kita boleh usaha. Tapi kadang-kadang kita usaha lebih, orang komplain pula. Macam bonda lah. Bila bonda dulu bekerja lagi, lepas tu buat kek lagi, jual kek lagi. Buat rubah bunga lagi. Buat itu lagi. Lepas tu orang kata, Prof ni gaji dah besar. Nak buat apa lah, duit banyak sangat. Sudah-sudahlah tu. Saya pun fikir, kenapa ya ada orang kata nak buat apa duit banyak. Tak adalah saya pernah rasa duit banyak sangat saya simpan. Sebenarnya kita ni kena cari banyak baru boleh berkhidmat banyak. Kita kena cari banyak baru boleh melaksanakan tanggungjawab kita, berbakti kepada orang lain. Kalau kita tak cari sikit setakat kita makan je lah. Kalau saya dah gaji sekian ribu, dah cukup saya makan, cukup anak-anak saya makan, dah buat itu je. Lepas tu balik rumah, lepas buat kerja sikit, tidur, rehat, telentang depan TV. Boleh je, memang boleh. Tetapi setakat itu je lah pahala yang kita ada. Bukanlah bonda nak beritahu bahawa bonda nak cari pahala. Memang semua orang nak cari pahala. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana. Bila Rasulullah kata dalam perniagaan itu ada 90% rezeki dan kita boleh mendapat pahala kena. Apa salahnya kita berniaga? Kita usaha kerana Allah beri kita minat. Allah beri kita, anugerahkan kita kebolehan dalam itu, ada bakat. So kita kembangkan. Sebenarnya kita semuanya ada bakat, tapi kalau kita nak lebih memilih untuk malas, maka kita jadi malas lah. Sedangkan Rasulullah ajar kita supaya berdoa, jangan jadi pemalas. Jangan jadi peminta-minta. Rajin berusaha. Bukan berusaha tu dengan mengharapkan saja bantuan orang lain. Kita buat apa yang kita mampu buat. Selagi kita duduk termenung, selagi kita lebih memilih untuk bersenang-senang, maka kita tidak akan bertambah pahala yang kita ada. Melainkan kalau kita baring-baring itu kita beristighfar, kita sentiasa membaca subhanallah, membaca apa sahaja, maka zikir Allah itu juga pahala. Tetapi boleh di samping kita menambah harta kita, kita istighfar juga, kita zikir juga. Macam benda sebutlah, kalau kita masak, kita nak jual apa yang kita masak, kita sentiasa istighfar, baca subhanallah, bukankah kita mencari rezeki yang barakah? Dan kita niat pula, saya cari duit ni untuk sedekah, untuk bagi orang yang memerlukan, untuk senang saya menghulur, untuk macam-macam yang kita boleh niat yang baik. InsyaAllah Allah akan bagi. Allah jangan kata, saya nak jual, saya nak jadi kaya, senang ini dan segalanya. Saya nak beli kereta mewah, nak beli kereta ni. Malu ada orang kata, Allah, hai ustazah ni dah pencen pun, duit pencen mana, pakai kereta maybe buruk. Kita tak boleh mengukur orang lain. Biar dia menggunakan apa yang dia nak gunakan. Yang penting, jangan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar semua apa orang kata. Tetapi kita ni, pilihan kita. Kita ada pilihan. Kalau kita nak bergaya sendiri, tetapi kita membiarkan orang lain susah, maka masalah besar. Ataupun kita nak rehat-rehat saja, boleh, kita boleh berehat. Tetapi janganlah pula yang kita nak bantu tu orang yang berehat-rehat, lepas tu kita bantu pula. Itu kita nak namanya memuakan, ataupun kita maksudnya kita makin menambah kemalasan dia. Jadi kalau kita nak memberi tu, kita tengok orang tu layak diberi ataupun tidak. Kalau kita bukan maksud saya boleh, kita boleh tolong. Tapi kalau kita tolong orang yang maksudnya dia boleh sebenarnya mencari harta yang lebih, tapi dia tidak, dia lebih suka bersenang-lenang. Ini kadang-kadang merosakkan juga kita. Pemikiran macam Bonda sebut ni, kadang-kadang dia merosakkan. Syaitan datang kacau kita. Yang kau nak pergi tolong dia tu buat apa? Dia hidup senang-lenang, duduk, bergembira, lepas tu kamu tolong lagi dia. Dia tak ada pun berusaha nak tambah harta, nak tambah pencarian, tak ada. Dan kita pun kata, tak naklah tolong. Tak.
kita sebenarnya itu gangguan. Kalau kita tahu perlu, kita bagi je. Terserah pada dia. Mudah-mudahan kita doa bila kita bagi tu, kita doa, ya Allah bukalah hati dia. Berilah hidayah kepada dia. Supaya dia cari sendiri harta. Supaya dia berusaha. Sehingga kehidupannya senang. Bunda tak bawa air hari ni kat bilik ni. Suara dah pelik sikit. Banyak cakap pula. Alamak. Sudah terlebih sudah. Okey, saya doakan kepada semua mendapat harta yang halal. Mudah-mudahan kita semua, saya, Bunda dan semua sahabat syurga yang disayangi Allah sentiasa dimurahkan rezeki yang halal. Semua jauh daripada, ya Allah jauhkanlah daripada harta yang tidak bagus. Kita sudahi dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.